Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni kita akan pergi ke hari yang kedua hari yang kedua ataupun slot yang kedua untuk ulang kaji pada hari ini. Okay, sebelum tu cikgu nak pergi kepada format pentaksiran matematik tambahan. Okay, yang ini yang ditanya ada yang WhatsApp cikgu hari tu. So cikgu akan terangkan secara umum dahulu. Okey, yang ini format awak akan guna format baru format mulai tahun 2021. Okey, kemungkinan besar cikgu rasa awak akan periksa pada bulan 2 tahun 2022. Okey, kalau cikgu semak baru ni, cikgu buat perangkaan untuk tajuk. Okey, kita hanya ada berapa bulan lagi? Ni dah bulan 3. Kita akan jumpa bulan 2 tahun depan. So kita ada lebih kurang 11 bulan lagi untuk awak kuasai semua tajuk dekat 4 dengan semua tajuk dekat 5. Okay. So kita ada 18 tajuk yang perlu awak kuasai dalam masa 11 bulan lagi. So cikgu harap awak tak tidur lagi lah ni. Okay. Tolong sedarlah bahawa nak periksa dekat dah ni. Okay, so kita ada kertas 2 kita ada 2 kertas. Kertas yang pertama dengan kertas yang kedua. Kod dia 347/1 347. Ada orang sebut palang 2. Mana-manalah. Okey, jenis instrumen adalah ujian bertulis. Apa maksud ujian bertulis? Dalam matematik tambahan tidak ada objektif. Maknanya tidak ada ABC lah. Okey. So kita hanya ada ujian bertulis. Maknanya awak kena buat step jalan kira. Okey, jenis item iaitu subjektif respon terhad. Satu lagi adalah subjektif respon terhad berserata. Okey, ini kita akan lihat. Kalau respon terhad ni salah satunya dia suruh apa? Dia suruh menggunakan kaedah apa-apa. Okey, contohnya kat sini okey, ada yang WhatsApp cikgu hari tu, dia kata apa? Dia kata menggunakan kaedah by using product rule. Okey. So awak kena guna kaedah ni. Awak tak boleh guna kaedah selain bukan kaedah ni. Ini kalau by using product rule ni, chapter 2 dah silap cikgu soalan ni. Okey. Awak hanya boleh selesaikan menggunakan kaedah ni je. Kaedah lain tidak boleh. Okey, ini adalah tergolong dalam apa? Subjektif respon terhad. Kalau subjektif respon berstruktur ni biasanya soalan tu dia ada A, okey, dia ada B, maknanya gitu, dia ada C. Maknanya maklumat yang kita guna ni boleh diterima pakai untuk dalam menyelesaikan soalan B dan boleh diterima pakai untuk soalan C. Okey, dan sebagainya. Okey, ini adalah secara umum lah cikgu terang. Okey. So, kalau soalan tu ada syarat, maknanya dia adalah subjektif respon terhad. Okey. Itu saja. So ada 2 je jenis item yang akan ditanya. Okey, daripada 18 tajuk Okey, bahagian A dia untuk kertas 1 dia ada bahagian A dengan bahagian B. Okey, bahagian A 12 soalan. 12 soalan ni nampak besar tapi soalannya benda panggil soalannya bukannya panjang sangat lah. Mungkin dia ada A dengan B saja. Okey, soalan 1 A, B. Soalan nombor 2 je. Nombor 3 mungkin ada A, B, C. Soalan ni macam pattern macam tu. Okey, untuk bahagian B pun macam tu. Okey, bahagian A ada 12 soalan, jawab semua soalan. Untuk bahagian B dia ada pilihan sedikit iaitu 3 soalan, jawab 16. Okey, jawab 16. 3 soalan, pemberatnya 16 markah. Okey, iaitu awak kena jawab apa? Jawab 2 soalan. Okey. So, kat sini 12 soalan. Kat sini ada 3 soalan tapi jawab 2 sahaja. So, total kat sini berapa soalan yang perlu awak kena jawab? 14 soalan. Okey. 14 soalan daripada 15. Okey. Untuk kertas 1. Okey, pemberat markahnya adalah 80 markah. Okey, pemberatnya adalah 80 markah.
Okey, kita pergi kepada soalan kertas 2. Pun sama. Kertas 2 dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kalau kita tengok bahagian A, 7 soalan jawab belaka. Bahagian B, 4 soalan jawab 3 je. Bahagian C, 4 soalan jawab 2. Okey, kalau kita tengok berapa yang perlu kita kena jawab? 7 tambah 3 tambah 2. So dapat apa? Dapat 12. 12 soalan yang perlu awak jawab. Okey, daripada berapa? 7 tambah 8, iaitu daripada 15 soalan. Okey, so yang ini 14 soalan. Yang ini 12 soalan yang perlu awak jawab. Okey, pemberat berapa markah? 100 markah. Biasanya orang kata soalan kertas 2 ni lubuk markah. Okey, soalan kertas 2 ni lubuk markah. Okey, ada orang kata ni soalan nombor 1 ni kena hati-hatilah sebab ia banyak memberikan konsep soalan Okey, konstruk yang dia tanya, konstruk dia sama kertas 1 dengan kertas 2, iaitu mengingati dan memahami. Ini ingat memahami ni lebih kepada konsep tajuk yang perlu awak kena faham. Okey, aplikasi analisis. Okey, aplikasi dengan analisis ni adalah benda yang awak boleh. Contohnya biasanya soalan tu dia beri dalam bentuk nombor. Sebelum ni kita jawab soalan tu dalam bentuk nombor. Tiba-tiba soalan tu dia suruh awak selesaikan dalam bentuk apa? Dia suruh awak selesaikan dalam bentuk ungkapkan. So awak kena buat, awak pandai aplikasi dan awak analisis kepada bentuk tersebut. Okey, menilai dengan bercerita ni arah dia agak tinggi lah. Okey, dia dalam situasi kehidupan tapi arah dia tinggi sikit lah. Okey, tapi dia masih lagi ada dalam konten apa yang kita belajar. Okey, so tempoh untuk kertas 2, 2 jam 30 minit. Kertas 1 adalah 2 jam. Okey, konstruk je seperti yang ada dalam buku teks awak lah. Ataupun buku mana-mana. Okey, tahap kesukaran. Kita tengok. Buat apalah awak kata matematik tambahan ni payah. Sebenarnya senang. Soalan rendah, nisbah dengan soalan sederhana, nisbah kepada soalan tinggi dia adalah 5-3-2. 5-3-2. Kalau kita tengok soalan rendah ni, bilangan soalan ni lebih apa? Lebih banyak berbanding dengan sederhana, lebih banyak daripada tinggi. Okey. So soalan pokok, kenapa kita masih lagi gagal dalam matematik tambahan? Okey, yang cikgu tengok ada 3 lah. Salah satunya adalah kurang buat latihan. Okay, dan di antaranya adalah kita dengar cakap-cakap orang bahawa matematik tambahan payah. Okay, kita terlampau dengar cerita orang, itu yang menyebabkan psikologi kita rendah. So, bila kita dengar benda-benda yang buruk, menurut pendapat ahli psikologi, dia boleh merendahkan kita punya psikologi. Okay. So, lepas ni awak kena tanam dalam diri awak bahawa menyatakan bahawa apa? Bahawa matematik ni senang sebenarnya. Sebab apa? Sebab soalan arah rendah ni 5. Nisbah dia terhadap sederhana dengan tinggi. Okey, biasanya orang akan tanya, cikgu soalan kebat duduk mana? Soalan kebat duduk di mana-mana. Okey, mungkin dia duduk sini. Mungkin duduk sini kebat. Sini mungkin duduk sini. Kebat ni boleh duduk di mana-mana. Sebab kebat ni dia ada arah rendah, arah tinggi, arah sederhana. Okay, so dia ada macam-macam kebat lah. Okay, ikut arah pula masing-masing. Okay, soalan bukan rutin duduk kat mana? Duduk di mana-mana. Okay, duduk di mana-mana. Pokok pakarnya adalah bagaimana kefahaman awak berkenaan dengan matematik tambahan. Okay, so itu yang perlu awak kena kuasai. Okey. Itulah secara ringkas cikgu berkenaan dengan format ataupun apa yang akan awak alami nanti pada bulan 2 tahun 2022. Okey, awak periksa tahun depan kemungkinan besar lah. Okey, nanti kalau ada apa-apa update yang terkini nanti cikgu akan update balik lah tarikh dia berapa bulan. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada soalan ulang kaji. Okey, ada masalah ke soalan ulang kaji? Kat mana masalah soalan ulang kaji?
Siapa dah buat? Siapa dah buat lagi? Siapa mengharapkan soalan SPM? Menarik sikit Okey, awak boleh sambil-sambil belajar tu sambil minum air pun boleh. Okey, makan pun boleh, tidak ada masalah. Okey, tolong seorang bantu cikgu Budak best juga cikgu cakap seorang faham habis lagi. Okey, ni tajuk dia apa? Okey, soalan nombor 3 ni di bawah tajuk apa? Cikgu nak tahu. Tajuk apa? Soalan nombor 3 ni di bawah tajuk okey, iaitu di bawah tajuk tak ada orang nak jawab ke? Iaitu di bawah tajuk penyelesaian segitiga. Bila awak belajar penyelesaian segitiga? Iaitu masa form 4 dulu. Tajuk form 4 kat sini. Okey? Boleh sampai kat sini? Okey, bila kita nak jawab soalan macam ni, okey, bila sebut penyelesaian segitiga, cikgu nak tanya balik, gambar rajah ni ada berapa segitiga? Berapa segitiga pada gambar rajah ni? 3. 3? Awak nampak 3 je? 4. 4? Awak nampak 4 je? Cikgu buat kejut, Lagi. Awak nampak berapa? Awak nampak berapa? Okey, yang lain? Ada yang nampak 3, ada yang nampak 4. So, apa segitiga sebenarnya yang kita nampak kat sini? 3 ke 4? Okey, kita check. Okey, katakan yang pertama ni, cikgu ambil kat sini. Ni adalah segitiga yang pertama. So, cikgu label lah, senang. Segitiga yang pertama adalah DBA. Okey. Yang kedua, cikgu label menggunakan pen yang ni lah, senang bagi ni kita ambil. Okey, iaitu yang ni. Yang ni. Iaitu kalau kita tengok segitiga kat sini adalah segitiga apa? DAC. Okey. Yang ketiga adalah segitiga yang duduk balik ni. Segitiga duduk sini. Hak ni duduk sini. Ni. Ni segitiga ni. Tapi duduk belakang tu. Okey, segitiga yang ketiga adalah DBC. Okey, dan last sekali segitiga adalah tapak dia ni. Kalau awak tengok tapak dia ni. Okey, so segitiga yang terakhir sekali adalah BCA. So jumlah segitiga kat sini adalah 4. Okey, so kena pasti dulu segitiga yang kita tengok kat sini sebenarnya dia ada 4. Bukannya ada 3. So hati-hati bila membuat sedikit analisis. Okey, biasanya orang akan tanya, cikgu soalan ni di bawah item apa? Okay, kalau kita tengok kat sini, jenis item dia adalah subjek respon terhad berserta. Kenapa cikgu kata dia guna item yang bawah ni? Sebab nanti kita akan guna jawapan A ni ataupun maklumat di A kita boleh guna untuk di maklumat B. Maklumat B ni kita boleh guna untuk maklumat C. Okey, dan seterusnya. Okey. Boleh siapa kat sini? Ada apa-apa nak tanya? Boleh Okey, yang seterusnya kalau kita tengok dia ada satu kata kunci kat sini. Okey, cikgu padan ni Cikgu padan ni sebab cikgu dah lorek dah kat situ. Okey. Kata kunci yang pertama adalah dalam bentuk ayat. Okey, apa kata kunci dalam bentuk ayat yang cikgu maksudkan tu? Siapa boleh jawab? Okey, kata kunci yang pertamanya adalah ni. Perkataan apa ni? BD ialah garis menegak. Vertical line. Apa maksud vertical line? Apa maksud vertical line?
90 darjah. Yes, 90 darjah. Bermaksud 90 darjah dia berlaku kat dua. Yang pertamanya DBA. DBA dia ada 90 darjah kat sini. Okey, ataupun kat sini. Cikgu lukis kat sini. Dan satu lagi dia berada di mana? DBC. Okey, DBC duduk sini. Ataupun kat sini. Bak dia tegak. Sebab BAC ni dia adalah tapak sebenarnya. Dia adalah kalau awak belajar lukisan dia adalah objek ke isometri. Cikgu pun lupa. Okey, dia adalah tapak 3D kat sini. Okey, so 90 berlaku pada dua permukaan, iaitu segitiga DBA dengan segitiga DBC. Cikgu tahu mana 90? Kata kunci dia kat sini. Kata kunci dia adalah garis menegak. Ni kata kunci dia. Dia tak khabar bersudut tegak. Dia menggunakan perkataan garis menegak. Vertical line. So bermaksud kat situ berlakunya sudut 90. Ataupun mungkin dia guna perkataan perpendicular. Whatever lah. Cuma kat situ awak kena tahu apa dia uji kepada kita. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, maklumat yang diberi dalam bentuk ayat. Sebab gambar rajah yang bagi kepada awak ini adalah gambar rajah, kalau cikgu panggil dia gambar rajah program. Program maknanya tidak ada maklumat. Okey, tidak ada maklumat. So kita masuk maklumat dia. Maklumat yang diberi yang pertamanya adalah AC. AC adalah 8. Okey, BD. Tegak ni. BD adalah 15. Okey. A, B, C. Yang lantai ni. Ni cikgu panggil lantai boleh? Okey. Iaitu A, B, C. So kat sini sudutnya adalah 60. Okey. Yang seterusnya adalah A, B, C. A, B, A, B, C, A, B, C. Kenapa A, B, C kedua-dua Ni bukan A, B, C Ini adalah ACB. Okey, A, C, B. Yang atas ni, sudut dia adalah apa? 50. So, kalau buat macam ni, bagi cikgu susah sikit lah nak tengok. Okey. Biasanya student dia buat gitu. Tu cikgu suka buat satu-satu gambar rajah. Okey, buat macam ni. Nanti, maklumat nanti awak masuk balik. Awak masuk apa? AC. AC, mana AC? AC sama dengan apa? 8 kat sini. AC sama dengan 8 kat sini. Nampak? Okey. Kalau contoh macam bentuk ni, kalau awak dah advance tidak ada masalah. Kalau rasa baru nak belajar, kita contoh menggunakan segitiga yang kita buat keluar tadi. Okey, let's say lah BD. Okey, BD berapa? 15. Sini adalah 15. BD, sini adalah 15. Nampak tak? Kita asingkan terus. Okey, ABC. Mana ABC, mana ABC, mana ABC, mana ni? A, B, C. Sudut dia berapa? Sudut dia 60. A, B, C 60. Cikgu suka pakai hak ni lah. Kalau soalan pattern macam ni. Okey, yang seterusnya ACB. Okey, A, C, B. Sudut dia berapa? Okey, ACB. ACB sudut dia 50. Sudut sini. Kan nampak senang? Cikgu nak tanya. Guna hak warna-warni ke ataupun kita tulis pada gambar rajah yang paling kita mudah faham? Warna-warni. Warna-warni. So, gunalah hak warna-warni tu. Okey, supaya apa? Supaya awak tahu. Okey, awak tahu kat mana dia punya apa? Dia punya line dia dengan angle dia. Dia punya panjang dia dengan sudut dia. Okey. Okey. Tengok soalan A. Soalan A dia uji apa? Dia uji perkataan. Okey. Sudut antara CD. Okey. Sudut antara CD dengan satah ABC. Okey. Untuk nak jawab soalan macam ni. Okey. Cikgu showkan bina gambar rajah dia. Okey. Antara kaedah nak jawab matematik tambahan. Kita boleh buat gambar rajah bantuan. Kalau jangan contoh dalam ni belaka, jadi pening kita lagi. Okey, dia kata CD. Mana CD?
Ni CD tak? Okay, CD. Okay, kita buat CD. Okay, buat CD. Okay, CD. Lepas tu, cikgu guna marker lah, pen warna lain. Dia kata yang seterusnya adalah apa ni? CD dengan ABC, betul? Okay, ABC. Mana ABC? Bawah ni. Hilang. Okay, A, B, C, sini adalah B. Ini adalah apa ni? A. A. Okay, dia bagi CD, ni adalah CD. Ini adalah tapak dia adalah A, B, C. So nak cari sudut dia. Sudut yang memberiakan dalam matematik dah belajar ke sudut dongok dengan tunduk? Dongok Dia ingat istilah itu. Dah, tapi lupa. Okay. So kat sini dia lebih kepada sudut apa? Sudut tengok kat atas lah. Okay. So bagaimana kita nak tengok? Okay. Oh ni cikgu nak adjust sini lah. Nak suruh jadi comel sikit. Okay. Okay, ni adalah D. Okay. So, apa maklumat yang kita nak buat? Nak selesai, ingat. Bila nak selesai, sudut yang paling senang adalah sudut 90. So, kita ambil kat sini lah. Sudut kat sini adalah 90. Ni adalah orang panggil dia gambar rajah. Untuk jawab soalan A ni, kita membina gambar rajah bantuan. Biasanya student akan tanya, cikgu kena buat ke tak? Bukan kena buat ke tak, awak kena khabar kepada orang hak tulah benda. Hak semok ke awak lah, sebab pemeriksa tak boleh nak baca untuk awak. Okey, awak yang kena tunjuk untuk baca untuk kepada dia. Okey. So sudut mana yang kita nak tengok kat sini? Okey, iaitu sudut sinilah yang kita nak tengok. Yang pertamanya adalah D dengan C dan B kat sini. Yang mana dia punya apa? Tegak kat sini. Boleh? Okey, sebab UI dah bentuk ayat ni. UI dah bentuk ayat, awak buat awak buat satu gambar rajah bantuan. Lepas tu ni yang kita nak cari. So sudut tu duduk mana? Sudut tu duduk kat sini. Betul. Sebab ia di antara hak merah dengan hak purple ni duduk di antaranya, duduk sini sudut dia. Sebab apa 90? Sebab kita tahu dah sini adalah 90 Okey. Yang seterusnya kita masuklah maklumat. Sini adalah apa? Sini adalah 15. Okey. Maklumat yang kita nak antara DC dengan BC. Okey. So maklumat mana yang kita boleh cari? Iaitu maklumat BC. Ambil mana? Ambil sini. Ni. Hak warna dia. Warna yang sebelah kanan ni. Okey. So kat sini kita cari, kita ambil balik gambar rajah ni. Okey. So kat sini adalah B, kat sini adalah C. Okey, sudut kat sini adalah 60. Sudut kat sini adalah 50. Panjang kat sini adalah 8. Okey, so kat sini adalah apa sini? Ini adalah A. Yang ini cikgu ambil kat sini lah. Kalau awak tengok kat sini. Kecil lah ni. Okey, so baru kita boleh start tengok panjang soalan. Uji uji lakaran dan sebagainya, baru kita nak start kita punya pengiraan. So pengiraan segitiga. Okey, segitiga sudut dalaman dia mesti 180. So cikgu nak tahu sudut kat sini. Sebab apa cikgu nak tahu sudut kat sini? Sebab cikgu nak tahu BC ni berapa. Okey, sudut kat sini bersamaan dengan 180, awak tolak dengan 60. Tolak sudut kat sini. So awak dapat apa sini? 120. Lepas tu awak tolak pula 50 kat sini. Okey, so awak dapat berapa sini? 70. Sebab sini adalah sudut dia adalah 70. Okey, sampai kat sini boleh? Boleh? Okey, boleh. Okey, step yang seterusnya apa? Okey, step yang seterusnya kita kira lah. Iaitu
Okey, guna petua apa sini? Kosinus ke sinus ke sin out? Iaitu BC. Okey, depan dia apa? 70. So sin 70 lah sini. Okey. Sama dengan 8 Kita ambil length over angle. So kat sini 8, kat sini dapat berapa sini? Sudut dia adalah sin 60. Okay. So maka nilai BC, awak tekanlah kalkulator, iaitu 8 sin 70 bahagi dengan sin 60. Okay, so tekanlah kalkulator. Okay, macam cikgu guna kalkulator warna putih lah, senang kan. 8 sin 70 60. So awak akan dapat berapa sini? Okay, jawapan dia mesti ambil berapa? 4 significant figure, betul? 4 akar berarti. Kalau ikut kalkulator panjang tu. So ambil lah 8.681. Okay, 8.681. Okay. So bila dah dapat macam tu, kita masuklah dalam nilai kat sini. Okay. Dapat kita sedari kita dah kira apa? BC ya. BC adalah 8.681. Ini length length dia. Okay, so soalan nak cari sudut. Maka sudut kat sini kita boleh tulis sebagai apa? Tua kat sini So, iaitu tangent. Okay, katakan cikgu ambil angle BCD sama dengan opposite dia berapa opposite? 15. 15. Adjacent dia berapa? 8.681. 8.681. Okay, dapat macam tu. Okay, lepas tu buat apa? Okay. Reverse tangent reverse tangent. Okay. Iaitu sosangan shift tangent lah, nanti awak tekan kalkulator. Iaitu 15 per dengan 8.681. So awak kira kat sini, okay, awak tekan. Cara nak tekan kalkulator, tekan shift tangent. Okay, shift tangent. Lepas tu masuklah nilai dia. Okay. Kadang-kadang ada juga pelajar dia tak pandai nak tekan ni. So caranya tekan shift tangent. Okay, so awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat 59.94 degree. Okay. Ni kalau soalan nak dalam degree. Kalau soalan tu nak dalam minit. Okay, ni tambahan dah soalan. Okay, kalau soalan tu nak dalam minit. Okay, apa yang perlu kena buat? Kalkulator awak tu tekan apa? Ada koma banyak. Hak ada titik koma tu. Okey, titik koma tu, okey. Awak boleh jawab dalam minit iaitu 59 darjah 56 minit. Ni kalau dia nak. Kalau dia tak minta, jangan buat. Sebab kebaran kalian nak salah tu tinggi lah. Kalau soalan macam ni, awak boleh, yang ini dah memadai. Tapi katakan soalan tu nak dalam minit. Ni jawapan dia. Okey, ni jawapan dia. Okey, iaitu 50 darjah 59 darjah 56 minit. Okey. Boleh? Okey. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Tengok soalan ni. Ni orang kata soalan apa? Subjektif respon terhad berserta. Okey, sebab apa nanti kita pergi ke soalan B. Okey, kita pergi ke soalan B. Okey, ada apa nak tanya A lu? Dan buat dak awak Dan tak? Dan? Dan. Okey, A, C, D. Okey, yang seterusnya cikgu pergi kepada B. Okey, tadi soalan A. Okey, pergi kepada soalan B. Okey, soalan B, kalau kita tengok ia nak sudut apa? Ia nak sudut ACD. Okey, ACD ni kita buat dah dia. Okey, ACD ni. Okay, ACD. Ni. Yang ini. Maklumat ni yang kita nak.
Ni. ACD. Okay, ACD. Okay, so daripada sini, cikgu ambil balik. Okay, ambil balik gambar rajah ni. Sebab cikgu guna page 2 Okay, so katakan B ni. Yang cikgu nak ambil balik. Okay, yang cikgu dah buat tadi adalah A, C, D, yang mana cikgu ada maklumat apa? Cikgu ada maklumat nombor 8 sahaja. Okay, so dia nak sudut di antara mana? AC. So ACD. So dia nak sudut kat sini. So cari. So kita kena perlu cari sudut lain lah. Okay, sudut yang cikgu nak adalah sudut AD ataupun DC. Ataupun nak belaka dua-dua. Okay, nak belaka dua-dua. So bagaimana kita nak belaka dua-dua? Okay, so kita cuba cari sudut mana dulu yang paling senang? Ni panjang sikit ni lakon kerja dia. Okay, lakon kerja dia panjang sikit ni. Okay. Okay, nak cari, katakan cikgu nak cari apa? Nak cari apa? Nak cari A kepada D. Okay, cikgu nak cari A kepada D. Ataupun nak cari D kepada C. Kat mana dulu ada maklumat Okay, tengok sini. Nampak tak? Ni cikgu boleh cari D kepada C. Boleh tak? Boleh. So cikgu ambil maklumat ni. Maklumat ni yang cikgu ambil. Okay, maklumat ni yang cikgu ambil. D kepada C. Tu cikgu kata daripada maklumat A, kita boleh guna untuk jawab soalan B. Maklumat kat sini. Okay, cikgu tulis balik tadi. Iaitu B, sini adalah C, sini adalah D, yang mana sudut dia adalah sudut 90 kat sini. Okay, so kat sini 8.8, sorry 8. Okay, iaitu 8.681, tegak dia adalah 15. Cikgu nak cari DC ni, nak cari kat sini DC. Okay, so DC ni cikgu guna teorem Pythagoras. So DC kuasa 2 bersamaan dengan 15 kuasa 2 tambah dengan 8.681 kuasa 2. Maka DC sama dengan square root kat sini. 15 kuasa 2 tambah dengan 8.681 kuasa 2. So tekanlah kalkulator. Okay. Tekan kalkulator. Okay, so awak akan dapat berapa sini? Awak akan dapat 17.33. So nilai kat sini dapatlah 17.33. 33. Okay. Okay, kat sini jelas? Jelas. Jelas. Okay, boleh lagi cikgu nak selesaikan sudut di antara ni, iaitu ACD, boleh ke? Tak boleh lagi lah. Tak cukup maklumat lagi. Pesan tak cukup lagi maklumat. Okay. So maklumat yang kedua yang perlu cikgu cari adalah A kepada D. Okay, A kepada D. So bagaimana nak cari A kepada D? Okay, kita tengok balik. Okay, A kepada D. Ni A kepada D. So, mesti ada maklumat BAD ya. BAD. Okay, kita tengok gambar rajah kita buat dia. Okay, BAD. Ni BAD, ni maklumat ni. Okay, kita perlukan maklumat yang ini. Okay. Daripada BAD ni, kita tak tahu apa AB lah. So kita guna maklumat ni. So dua maklumat yang kita guna. Mula-mula kita cari dulu maklumat ni. Yang keduanya kita cari maklumat ni. Okay. So ada dua maklumat yang perlu awak kena cari. So okay, gambar rajah ni kalau cikgu awak tengok, okay, sekarang ni cikgu nak cari nilai kat sini pula. Okay, nilai kat sini cikgu gunakan dengan maklumat kat sini tu. Paus segitiga ni. Okay, maklumat yang sebelah kanan ni.
Yang ni. Okay. Untuk mencari apa? Mencari AB. Sebab AB ada kat ni. Okay. So maklumat yang cikgu ada kat sini iaitu B, C, A. Okay, sudut kat sini adalah 60. Sudut kat sini tadi kita dah kira tadi 70. Sudut kat sini kita kira tadi dapat 50. Okay. Yang mana kita ada length dia 8 Tahu tak? Tadi kita kira ni. Ni kita kira ni. Okay. Dan kita dah ada panjang BC tadi BC kita ada 8.681. Okay, 6.681. So sini adalah 6. Betul tak BC cikgu, bukan AB. 6.681. Okay. Thank you. Okay, so sekarang ni cikgu nak cari AB dulu. Okay, AB dulu. So kat sini cikgu boleh tulis sebagai pakai apa? Pakai sinus rule iaitu length for AB divide by angle AB adalah oppose dia iaitu sin 50. 50. Okay, yes, equal to, okay, let's say lah cikgu ambil length 8. Okay, oppose angle dia adalah sin 60. Okay, AB 8 sin 50 divide by sin 60. And then you can get 7.076. Betul tak? Betul. Betul Sekejap cikgu recheck balik. Okey, 7.076. Okey, kalau kiranya panjang 7.076 415447. Okey, cuma memadai kat sini. Okey, so ni gambar rajah diagram yang pertama. Okey, bagus untuk soalan ni sebab dia yalah. Cuba buat ulang kaji balik nanti. Okey. Tadi cikgu kata guna gambar rajah yang pertama ni. Okey, ni dah siap. Okey, done. Okay, and then the second diagram pakai yang ini. Okay, sebab apa? Sebab kita nak cari, sebenarnya kita nak cari apa? Panjang AD tu. Okay, nak panjang AD lah kat sini. Okay, so cikgu masuk kat sini. Okay, the next. Okay, cikgu guna gambar rajah ni. Okay, gambar rajah apa? Okay, sekejap Okay, iaitu gambar rajah DBC tadi. Okay. DBC Sorry, DBA. Bukan DBC, DBA. DBA. Okay, so B kepada A, cikgu dapat apa tadi? Ataupun A kepada B, cikgu dapat 7.076. Tu dia. Okay, DB ni, data given diberi data ni DB. Okay, DB sama dengan apa? 15. So masih lagi right angle sudut sudut 90 kat sini. Okay, baru boleh cari AD. Okay, so stay lagi teorem pertegerah. So AD, okay, so kat sini adalah 15 kuasa 2 tambah dengan 7.076 kuasa 2. Okay, and then AD out square root lah. Okay, so 15 kuasa 2 tambah 7.076 kuasa 2. So kat sini awak akan dapat 1659. Okay, so 1659 ni apa? 1659 ini adalah AD kat sini. So cikgu change the color pen tukar pen kepada pen merah lah, senang sikit. Okay, so kat sini adalah nilai apa? Nilai 16.59. Okay, baru boleh cari apa? Cari sudut. So guna petua apa sini? Sinus ke kosinus? Pakai petua kosinus kat sini
Ingat tak pertua kosinus? Ingat. Okey, nanti jangan lupa buat nota Okey, cikgu proceed kat sini boleh? Pukul 4 dah. Cikgu tulis sini lah. Okey, so kat sini kalau ikut kosinus iaitu 16 5 9 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah dengan 17.33 kuasa 2 tolak dengan 2 8. Okey. Tolak 2 darab dengan 8. Okey, darab dengan 17.33 cos sudutnya adalah ACD. ACD. Cikgu suka pakai ACD sebab apa? Soalan nak ACD. Okey, soalan nak ACD. Okey. Soalan nak ACD Okey, ACD. Soalan nak ACD. Maka sudut ACD kat sini lah student biasanya. Biasanya student kat atas ni boleh buat. Kat sini dia pening nak pergi ke mana. Macam biasa yang ini pindah, lepas tu jadi bahagi tau. So inverse cos lah. So kat sini akan dapat cos. Okey. Okey, yang ini ni 8 kuasa 2 tambah dengan 17.33 kuasa 2. Yang ini pindah ke sebelah kiri. So tolak dengan apa? 16.59 kuasa 2. Okey, dah langgar dah habis kan. Okey. Subscribe. Okey, seterusnya apa yang awak dapat kat sini? Okey, bahagi dengan nilai ni. 2817.3 iaitu 2817.33. Okey. Bila awak selesai kat sini, so awak akan dapatlah sudut dia. Ingat sudut dia adalah dalam degree. Awak akan dapat 71.26 degree. Okey, 71.26 degree. So inilah jawapan dia. Okey, inilah adalah jawapan dia. So kat sini pakai cosinus rule. Okey, iaitu peraturan cos lah. Okey. Sinus. Okey. Berat sikit lah tajuk mula-mula ni. Nanti kita akan tengok soalan senang. Okey, yang seterusnya. Okey, siap B. Okey, A. Tengok gambar rajah. Okey. Gambar rajah apa-apa buat. Okey, so pergi kepada B. Ni gambar rajah yang perlu awak kena kongsi. Banyak segitiga dan formula yang perlu awak kena kongsi. Okey. Dan yang seterusnya. Okey, luas. Okey, luas kita ada kita ada dua formula, betul? Satu formula yang daripada sinus. Yang sin. Yang keduanya adalah daripada Heron formula. Okey. So dia nak apa kat sini untuk C? Okey, untuk C kalau awak tengok dia nak apa? Dia nak tengok dia guna sedikit simbol. Simbol kat sini adalah simbol apa ni? Simbol segitiga. Ini adalah simbol segitiga. Biasanya dia akan kata luas dalam sentimeter persegi bagi segitiga ACD. Tapi kat sini pakai simbol. Simbol kat sini bermaksud segitiga. Segitiga. Mana ACD? Ni A. Ni adalah C. Ni adalah D. Yang ni lah. Okey. Okey, boleh sampai kat sini. Okey. So ACD ni kita nak pakai pecahan kat mana yang kita buat ni? Okey, mana ACD ni ya? Mana ACD? Okey, A. Ni ya, A, C, D, betul? A, C, D. A, C, D. Nampak? Sini 8. Okey, yang sudut kita cari tadi. Okey, tengok kalau ikut asalnya. Okey, kalau ikut soalan C. Okey, A, C, D. Kalau ikut asal, kita hanya ada maklumat 8 tu. Okey, dan kita soalan B tadi kita dah cari apa? Sudut dia. Betul? Ni sudut dia. Sudut ACD 71.26. Okey. So sudut kat sini
adalah 71.26. Kita ambil dapatan daripada mana? Dapatan daripada B. Tu untuk soalan ni hati-hati sikit. Kalau A salah, B kemungkinan salah. Bila B kemungkinan salah, C akan jadi salah. Okay. Sebab ia berstruktur 1-1-1-1. Okay. So, AD. AD kita ada lagi maklumat. Kita kira dah dia. AD up. A kepada D ni. A kepada D, maklumat yang kita ada adalah 16.59. So, sini adalah 16.59. Kita buat masuk dulu maklumat. Maklumat kita ambil daripada sebelum ni. Okay, DC. Okay, DC kita buat lagi. Okay, kita cari mana DC. Mana DC. Okay, DC. Ni DC. DC kita dah kira ni. Ni kita kira kat sini. Okay, DC dah kira dapat 17.33. Tengok maklumat dia ambil daripada B. Okay. So, dia ada dua cara. Okay, katakan first method, cikgu nak guna Heron formula. Okay, Herons. Okay, so bagaimana nak Heron? Mesti ada S tu. Okay, S sama dengan 16.59 tambah dengan 17.33 tambah dengan 8 bahagi dengan 2. Okay, so awak akan dapat lebih kurang 20.96. Okay, ni guna Heron Okay, so bagaimana luas dia? So area dia, area of triangle ACD. Okay, sama dengan apa? Okay, awak ingat tak formula dia? Formula dia apa? S kurungan, S tolak sisi, tutup kurungan, S tolak sisi lain, lepas tu S tolak sisi lain tu. So kat sini boleh tulis sebagai 20.96. Ini adalah S disusuli dengan 20.96 tolak dengan 8. Katakan cikgu ambil sisi bawah ni. Okay. 20.96 tolak dengan sisi belah kiri ni, iaitu 16.59. Ni awak sambung nanti sebab cikgu tak cukup ruang. 20.96 tolak dengan 17.33. Hasil tersebut awak square root lah. Okay. Ni nanti awak ubah sini cikgu tak cukup ruang. Okay, so awak akan dapat 65.64. Okay, 65.64. Oh, 66 tak boleh. Okay, iaitu 65.64. Okay, kalau awak guna Heron, awak akan dapat 65.64. Okay, katakan awak nak guna petua gunting. Kalau cikgu, ada satu tu cikgu namakan petua gunting. Apa maksud petua gunting? Okay. Okay, kalau awak tengok tangan cikgu ni. Okay, tangan cikgu ni. Okay, ni adalah lem. Okay, jari bawah ni adalah lem. Yang jari atas ini adalah lem. Duduk di antara dia adalah apa? Sudut. Okay, sudut. Okay, petua gunting. Okay, cikgu panggil petua gunting. Cikgu panggil tips dia adalah gunting. Okay, so kat mana ada sudut? Okay, kalau awak tengok sudut dia ada kat sini Okay, tukar sekejap. Okay, sudut. Okay, ni sudut. Ini adalah jari atas. Ini adalah jari bawah. So, kat sini panggil dia petua sinus. Petua rumuh. Rumuh apa? Rumuh luas Iaitu 1/2. Okay, cikgu tulis dulu. Area of triangle ACD. Iaitu 1/2. Okay. Length kat atas adalah 17.33. Length kat bawah adalah 8. Sin between length angle iaitu sin 71.26 degree. Tapi kalau awak buat kaedah macam ni, awak akan dapat jawapan beza sikit. Okay, awak akan dapat 65.65. Okay, so kedua-dua jawapan boleh diterima. Tidak ada masalah. Okay, kedua-dua jawapan boleh diterima. Okay, ada apa-apa nak tanya?
Ni insyaAllah tajuk, bukan soalan ni. Tajuk ni akan keluar nanti dalam peperiksaan. Okey, dalam peperiksaan. Cikgu tahu mana? Cikgu pun tak tahu. Okey. Tak percaya kata cikgu, tak apa. Tapi tajuk ni insyaAllah biasanya akan tubik dalam peperiksaan nanti. Okey, peperiksaan awak nanti. Okey. Next. Okey, untuk soalan yang seterusnya adalah soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, kalau kita tengok, ini adalah format apa? Format subjektif respon terhad. Okey, sebab apa? Sebab soalan kat sini, dia suruh guna apa kat sini? Janjang aritmetik. Kalau guna janjang geometri boleh ke tak nak selesaikan soalan ni? Dengar ibu cakap. Okey. Tak. Tak. Sebab apa? Sebab dia kata guna janjang aritmetik. Siapa guna janjang geometri? Salah dah. Maknanya ada syarat kat situ. Okay, menggunakan petua rantai. Maknanya dia ada syarat kat situ. Okay. So dia bagi apa sini? 3 sebutan berturutan. Okay, let's say lah cikgu namakan. Cikgu beri nama lah, senang. Okay, cikgu. Kita tak tahu T1, T2, T3 ke dan sebagainya. Tapi kita bagi nama kepada dia. Okay. Katakan negatif 7 tu. Okay, negatif 7 itu adalah T1 kita. Walaupun dia tak cover T1, T2, T3, kita beri dulu nama. Okey. Untuk sebutan yang kedua itu, dia adalah negatif 3 dan sebutan yang ketiga adalah 1. Okey, ini tajuknya, cikgu lupa nak cover. Ini tajuknya janjang. Okey. Ataupun progression. Okey, bila awak belajar progression? Form 4. Okay, form 4 dah belajar. So, cikgu recall saja. So, progression ada 2 item ataupun type of progression iaitu AP dengan GP. Arithmetic progression, geometry progression. Okay, so nanti tugas awak buat nota je. Tolonglah ada nota senang. Okay, nak harap nota cikgu, tak tahu bila siap. Okay. Let's say kat sini, okay. Untuk soalan macam ni, dia nak tahu apa? Nyatakan 3 sebutan berturutan. Dia nak tahu T ni. Sekarang ni kita namakan dulu. Kita nama ni, cikgu namakan dulu. Okay, kalau cikgu namakan TN tambah 1, TN tambah 2, awak jadi pening. Cikgu namakan dahulu. Cikgu namakan dahulu. Okay. So, kat sini, dia adalah aritmetik. Hari tu cikgu dah beritahu. Aritmetik ada 2 benda yang wajib awak tahu. Okey, janjang aritmetik atau arithmetic progression. Mesti 2 dulu awak kena cari. Yang pertamanya T1. Okey, let's say T1A iaitu minus 7. Okey. T1 ni awak namakan dahulu sebab dia T1 ni negatif 7 ni bukan sebutan pertama. Dia entah tahu sebutan keberapa kan. Okey. Okey. Kita namakan dahulu. Sebab soalan ni tak khabar. Soalan negatif 7 ni adalah sebutan keberapa. Okey, yang keduanya awak kena tahu D. What is mean by D? Common difference, right? Iaitu beza sepunya. Apa formula beza sepunya? T2 minus T1. Okey, iaitu negatif 3 tolak dengan negatif 7. You can get 4 kat sini. Okey. Bila dah dapat A dengan D. Okey, sebenarnya untuk soalan ni cikgu khabar terang. Cikgu akan cuba cari cikgu akan khabar awak bahawa ada soalan tu boleh buat 2 cara. Okey, 2 cara. Okey, sebab awak dah nak periksa dah ni. Cikgu tunjuk, kalau boleh cikgu akan tunjuk banyak cara lah. Okey, let's say lah kat sini adalah apa? Okey, method yang pertama. Okey, kaedah yang pertama. Okey. Dia ada 3 kaedah. Kaedah yang seterusnya apa? Iaitu CJ, cuba jaya. Kaedah trial and error. Dalam matematik, kaedah kuno ataupun traditional method adalah trial and error. Okay. So, cikgu kat sini, cikgu tunjuk 2 je kaedah. Okay, kaedah yang pertama, cikgu awak kena kenal apakah yang dimasukkan dengan jumlah 75 ni. Ataupun, okay, sum 75 ni. Apa maksud sum up 75 tu?
Ya, iaitu dia punya SN. SN dia hingga 75. Okey, 75. Apa formula SN? Yang ini adalah, ada orang tanya cikgu, okey, apakah formula yang diberi dalam peperiksaan kan? Cikgu lupa nak tengok ni. Ada formula yang diberi dalam peperiksaan. Ni. Okey, nanti dalam periksa nanti awak akan dapat formula tu, nanti cikgu suruh awak kumpul dalam kita laminate lah. Okey, ataupun awak laminate sendiri pun tak apa. Kalau cikgu nak laminate belaka. Okey. Mana formula dia? Formula dia satu page je. Right, jap. Kita tengok adakah formula janjang ni. Okey, formula diberi. Okey. Kalau kita tengok formula janjang dia bagi apa? Okey. Janjang dia bagi start daripada nombor 3. Ni formula diberi dalam peperiksaan. Okey, sampai nombor 6. Okey, formula nombor 3 adalah arithmetic progression ataupun janjang arithmetic. Formula yang keempat adalah geometry progression. Formula yang kelima adalah arithmetic progression. Okey, formula yang keenam adalah geometry progression. Ini adalah formula yang diberi dalam peperiksaan. Okey, formula yang diberi dalam peperiksaan. Okey. So, untuk nak jawab soalan macam ni, formula apa yang kita nak guna adalah formula yang kelima. Okey, dalam periksa awak hanya bagi 24 formula saja. Tadi formula ni kita guna dia. Tadi kita guna formula ni. Soalan nombor mula-mula tadi kita jawab. Okey. So, formula kat sini adalah formula yang kelima. Okey, kalau awak tengok formula yang kelima kat sini bermaksud N per dengan 2. 2A tambah N tolak 1 D sama dengan 75. Okey. Okey, boleh sampai kat sini? Okey. So, N ini adalah N ini apa? N kat sini berapa N kat sini? Siapa boleh jawab? Berapakah nilai N kat sini? Berapa nilai kat sini N? Okey, N kat sini adalah 3. So kat sini adalah S3 sama dengan 75. Sebab apa 3 cikgu? Sebab kita baca soalan. Dia nak apa? 3 sebutan berturut. Maknanya N. Katakan N tambah 1, N tambah 2. Maknanya 3 sebutan. N stand for term So kat sini S3 lah. So awak akan dapat kat sini 3 per 2. Okey, 2. Berapa nilai A kat sini? Nilai A yang kita nak cari. Betul tak? Okey, nilai A yang kita nak cari. Kita dah boleh ambil nilai A kat sini sebab nilai A kat sini kita namakan sahaja. Okey, untuk kaedah ni, nilai A ni kita namakan saja. So, nilai A yang kita nak cari. Okey, berapa bilangan yang terlibat? 3 tolak 1. Tapi nilai D constant. Nilai D adalah constant. So, nilai dia adalah di belakang nilai dia adalah 4 kat sini. So, awak dapat kat sini adalah 75. Sama dengan 75. Okey. So, awak selesaikan kat sini. Awak akan dapat 3 per 2. Kat sini awak akan dapat 2A. Sini 4 4 darab dengan 2. Awak akan dapat 8. Okey. So, sini adalah 75. Okey, 3 per 2 ni cikgu alih ke belah kanan akan dapat apa? Iaitu 75 darab dengan 2 bahagi dengan 3. So, 2A tambah dengan 8 sama dengan 50. 50 tak? Tak? Okey, sama dengan 50. Maka nilai A adalah 50 tolak dengan 8 bahagi dengan 2. So, 50 tolak dengan 8 bahagi dengan 2, awak dapat apa? 21. Okey, so sebutan untuk menghasilkan 75-nya adalah start daripada 21 tambah dengan 4 dapat apa? 25
25 tambah dengan 4. D kan, common difference dia adalah 4. So 25 tambah 4 dapat 29. Okay, kalau tak percaya awak boleh recheck. Okay, tengok. Cikgu recheck balik. Bagaimana kita nak tahu? Kita recheck balik. Recheck dia adalah 21, 25, 29. Awak tambah semua sekali. Okay, katakan cikgu tambah ni dulu. Okay, 1 tambah 5, 6. 2 tambah 2, 4. Okay, lepas tu tambah dengan 29. Okay, 9 tambah 6, 15. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. So, 75. So, samalah 75 kat sini. Maka sebutan dia daripada nombor konstruk dia ataupun susunan dia adalah 21, 25 dengan 29. Okay. Okay, ni kaedah yang pertama. Okay, ni kaedah yang pertama. So, kaedah yang kedua. Sekejap ada kosong sini. Ada. Okay, so kaedah yang kedua cikgu pakai. Okay, kadang-kadang ada juga pelajar dia tak faham SN ni. Okay, sebab dia tak faham Okay, kaedah yang kedua dia faham apa? Dia faham ayat dia. Okay, ni kaedah yang kedua. Kaedah yang pertama cikgu ambil daripada jumlah Kaedah yang kedua ni cikgu ambil daripada perkataan dia. Okay, kaedah yang kedua. Perkataan dia bagi apa? Dia bagi 3 sebutan berturutan. Dia faham perkataan ni je. Maknanya benda tu berturut-turut. Apa maksud berturut-turut? Okay. Iaitu, ni cikgu namakan balik Dia tak sama dengan ni. Okay, katakan cikgu namakan kat sini adalah T1 tambah dengan T2 tambah dengan T3 sama dengan 75. So T1 A. Sebab kita nak tahu sebutan yang pertama. Okay, T2 adalah A tambah dengan D. Cikgu ambil mana D? Sebab kita dah ada formula dia adalah Tn sama dengan A N tolak 1D. Sekarang ni N adalah 2. 2 tolak 1, 1. 1 darab D, D. Yang seterusnya adalah A tambah dengan, okay, N dia adalah 2 N dia adalah 3. 3 tolak 1 dapat apa? 2. So 2D kat sini. Sama dengan 75. Okay. Maka cikgu kira A. Maka 3A. D. Okay, so D tambah 2D dapat 3D sama dengan 75. Lepas tu cikgu kecil dengan sifar 3. So dapat A tambah D sama dengan 25. Yang mana ingat, untuk janjam, D dia adalah dimalakan. Dia constant. Okay, dia constant. Dia tambah 4. Maknanya D sama dengan 4. Mana nilai D adalah 4. Okay, nilai D adalah 4. Okay, bila nilai D sama dengan 4, masuk je lah. So, A tambah 4 sama dengan 25, maka nilai A adalah 21. So, T1 adalah 21. T2 adalah tambahlah dengan 4. 21 tambah 4 dapat apa? 25. Okay. Okay, T3 sama dengan 25 tambah dengan 4 dapat 29. So, jawapan akhir jangan tulis gini. Jawapan akhir mesti list. Okay, sebab ia nak 3 sebutan Okay, so ada 2 kaedah. Okay, kaedah yang pertamanya awak faham istilah sum. Kaedah yang keduanya adalah tree construct. Okay, ataupun 3 susunan Okay. Iaitu 3 susunan berturutan. Okay, 3 susunan berturutan. Okay, ini adalah di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk janjam. Okay, di bawah tajuk janjam. Okay, kalau pattern soalan dia gini je lah. Okay, pattern soalan dia gini. Kalau soalan tu senang gini lah. Okay, atau pattern yang kedua. Okay, pattern yang kedua, kita tengok. Okay, syarat Okay, tengok pattern yang kedua. Okay, apa maksud pattern yang kedua kat sini?
Okey, pattern yang kedua adalah janjang geometri. Okey, pattern yang kedua adalah janjang geometri. Kalau awak jawab menggunakan janjang aritmetik memang salah. Sebab syaratnya adalah janjang geometri. Tidak boleh guna janjang aritmetik. So soalan ni ada syarat dia. Okey, 3 sebutan terakhir. 3 sebutan terakhir. Okey, 3 sebutan terakhir. Okey, iaitu X tolak 4, X, 5X tolak 12. Semua sebutan bernilai positif. Maknanya yang ini positif. Okey, ini nilai dia positive value. Sini adalah positive value. Sini adalah positive value. Kalau dapat nilai negatif, maka nilai tersebut tidak boleh diterima. Okey. So soalannya kat sini adalah apa? Soalannya cari nilai X. Okey, untuk soalan macam ni, macam kita tadi lah, kita namakan dahulu. Okey, kita namakan. Sebab dia 3 terakhir. Katakan T1. Okey, T1 adalah X tolak 4. Okey, T2. T2 adalah apa? X. Okey, T3 adalah 5X tolak 12. Okey, untuk janjang geometri ataupun geometri progression, syarat yang wajib awak kena cari adalah A dengan apa? R. A boleh cari ke tak? Tak boleh cari tak? Sebab kita tak tahu nilai dia. So yang ni kita tak boleh tulis. Tapi R kita boleh cari. So bagaimana R kita nak tulis? Iaitu T2 over T1 equal to T3 over T2. Okay, kita boleh guna sampai kat situ. Okay, kita boleh guna sampai kat situ. So apa yang perlu kena buat? Masuk je lah. Okay, masuk je nilai kat sini adalah apa? X. Okay, T1 adalah X minus 4 equal to T3 adalah 5X tolak 12 bahagi dengan T2 adalah X. Okay. So sampai kat sini, yang perlu awak kena buat adalah dah jadi matematik dah kat sini. Okay, dah jadi matematik dah. Iaitu apa? Cross. Okay, cross. Apa maksud cross? Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. So X darab dengan X, awak dapat X kuasa 2. Okay, so kat sinilah harapan cikgu kepada awak adalah berhati-hati. Okay, kat sini perlunya awak berhati-hati. Sebab apa? Awak kena expand kat sini. Make sure tu expand betul lah. Jangan pula apa? Jangan pula terus silap. Okay, so make sure betul lah. Okay, biasanya student yang tak faham ni, dia tak faham nak expand macam mana. Okay, so perlu kerja keras lagi lah awak tu. Okay, so kat sini awak akan dapat 5X darab dengan X. So akan dapat 5X kuasa 2. 5X darab negatif 4. So akan dapat 20X. Negatif 12 darab dengan X. So akan dapat negatif 12X. Negatif 12 darab dengan negatif 4. So akan dapat positif 48. Okay, so yang ini pindah ke sebelah ni. 5X kuasa 2 tolak X kuasa 2 akan dapat 4X kuasa 2. Kalau cikgu panggil dia rumah 2 tekad dah. Okay, so rumah setekad. So akan dapat apa sini? 32X. Okay, tidak ada rumah 48. Bila sampai kat sini, ini adalah namanya bentuknya adalah bentuk kuadratik. Okay, bentuk kuadratik. Okay, kalau cikgu akan permudahkan. So, semua sekali bahagi dengan 4 So, akan dapat kat sini 8X, kat sini akan dapat 12. Okay. Okay, so sampai kat sini dia ada 2 kaedah. Sama ada nak guna kaedah perfaktoram ataupun nak guna kaedah yang diberi dalam senarai rumuh awak ni. Iaitu yang sini. Okay. So hari ni cikgu tambah buat kaedah perfaktoram lah. Cikgu nak guna kaedah ni. Okay, kaedah nombor 1 ni. Pun boleh. Tidak ada masalah. Okay, so kalau nak guna kaedah nombor 1, biasanya pelajar buat kaedah perfaktoram. Tu kat sini ada 2 kaedah Hari ni cikgu nak tunjuk kaedah menggunakan formula. Okay, B negatif 8, C adalah 12. Maka nilai X adalah negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4 AC
bahagi dengan 2A. Pun boleh buat kaedah ni. Okey, masuk je ni dah. Tapi kalau nak guna kaedah yang pada rumus tu, make sure nilai yang awak masuk tu adalah nilai yang betul. Kalau nilai yang salah, tak dapat makan agak. Okey, so kat sini pastikan nilai yang betul. Okey, nilai yang betul kat sini. Okey, nilai A adalah 1, nilai C adalah 12. Okey, so kat sini bahagi dengan 2A. Okey, so kat sini square root. So jawapan dia awak akan dapat 2 lah jawapan. 6 dengan 2. Okey, so adakah dua-dua jawapan boleh diterima? Okey, adakah dua-dua jawapan boleh diterima? Okey, ni kaedah pakai formula Okey. Cikgu tunjuk jugalah kaedah pakai apa? Pakai perfaktoran. Kalau perfaktoran awak akan dapat X2, X sama dengan 6, X sama dengan 2. So kalau kaedah perfaktoran buat macam ni. Macam tu. Okey. Ini dua kaedah lah, dua kaedah yang boleh diterima. Ya sebenarnya banyak lagi kaedah. Okey. Kaedah PKD lah apalah Cuma dua kaedah ni lah yang cikgu show dekat awak buat. Okey, mana-mana lah antara dua ni. Okey, bila dapat 6 dengan 2, so kita tengok kepada syarat dia. Syarat dia adalah semua bernilai positif. Katakan cikgu masuk 6. 6, okey, katakan cikgu masuk 6. Okey, 6 tolak 4 dapat apa? Dapat 2. Okey, X 6. Okey, 5 kali 6, 30. 30 tolak dengan 12 dapat apa? 18. Semua positif. Betul lah. Katakan cikgu dapat X sama dengan 2. Cikgu masukkan X sama 2. Okey. 2 tolak 4 dapat apa? Negatif 2. Tengok tak? Ni nilai negatif. Okey. So, adakah 2 diterima? So, nombor 2 ini adalah reject. Okey, reject. Okey, reject. C. Okey, rejected. Maka nilai yang diterima kat sini adalah X sama dengan 6 sahaja. Nilai nombor 2 ni kita apa? Tidak diterima. Tolak. Tolak. Tolak ataupun reject. So nilai yang diterima kat sini hanya satu je nilai iaitu X sama dengan 6. Okey, iaitu X sama dengan 6. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, tidak ada masalah. Okey, tengok soalan ni kaedah ia soal kepada awak. Okey, kaedah soal kepada awak. Cikgu tunggu sekejap ada orang bagi sekejap. Cuba buat soalan B sekejap.
Okey, boleh selesai ke? Boleh buat tak ni? Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey, dia menggunakan perkataan seterusnya. Soalan seterusnya menggunakan perkataan seterusnya. Apakah yang dimasukkan dengan kata kadang-kadang perkataan seterusnya ni bermaksud awak kena ambil data daripada sebelumnya, iaitu bermaksud daripada ambil data daripada apa? Daripada soalan 5A. Okey, awak kena ambil data daripada soalan 5A. So data apa yang kita nak ambil kat sini? Okey, data yang kita nak ambil adalah nilai X semasa sama dengan 6. Okey. So kat sini kita boleh kata apabila X sama dengan 6, okey, katakan sini adalah T1 lah. Okey, ni kita namakan je. Okey, so 6 tolak dengan 4 dapat 2. T2. Okey, T2 adalah 6. Okey, T3 adalah apa? T3 dapat 18. Okey, so daripada data kat sini kita boleh cari R. R sama dengan T2 bahagi dengan T1. Okey, so T2 berapa? 6 bahagi dengan 2. So awak akan dapat 3. So nilai R ni yang dimalahkan. Ia constant. Constant bermaksud dalam sequence tu nilai R tidak berubah. Okey. So soalan yang pertamanya adalah seterusnya cari sebutan pertama. So dia suruh cari A lah. Okey. Jika X kat sini daripada sinilah, iaitu nilai X sama dengan 6 adalah sebutan kelima. Rupa-rupanya kat sini X sama dengan T5. Okey, T5. Apa maksud T5 kat sini? AR 5 tolak 1. So daripada sini, daripada di sini bolehlah cari A, iaitu A. R kita dah identify tadi, iaitu 3. Okey, 5 tolak 1 dapat apa? Dapat 4. Sama dengan X. Berapa nilai X? Adalah 6. Okey. So tekan kalkulator. 3 kuasa 4 dapat 81. Okey, so dapat 6. Maka A adalah 6 per dengan 81. Soalan cikgu, boleh ke tinggal macam ni sebagai jawapan K? Boleh ke tinggal macam ni sebagai jawapan K? Ya. Tak. So jawapan K-nya ialah apakah jawapan K? Iaitu dalam bentuk termudah. Betul? So bagaimana nak jadi bentuk termudah? Tekanlah kalkulator. Awak tekanlah 6 bahagi 81. Okey, awak akan dapatlah jawapan dia, iaitu awak akan dapat 2.27. Ini adalah the best answer. Jawapan yang paling bagus. Inilah. Ni tak lagi kan? Ni barang tak siap lagi ni. Okey, ni adalah benda proses kita yang belum siap lagi. Okey, so jawapannya adalah 2/27. Okey, ada soalan? Warna ni sunyi, sepi ni. Okay, so tolong tanya. Tak faham tanya. Sebab awak nak periksa, dah lama dah ni. Ada 11 bulan lagi. Okay, 11, 10 kot. Tolak raya, puasa, 9. Okay, so dah lama dah ni. Dah lama lagi. Okay, next soalan yang seterusnya adalah soalan berkenaan. Okay, ni kalau soalan ni tajuk dia apa? Okay, ni janjang Ni masih lagi janjang, 4 janjang. Soalan nombor 4 janjang. Soalan nombor 5 adalah janjang. Okey, soalan nombor 6. Tajuk dia apa agak-agak awak kalau soalan pattern macam ni? Dan apa justifikasi awak menyatakan bahawa itu tajuknya? Ni tajuk apa? Volunteer seorang? Salah, tidak ada masalah. Okey, ni adalah di bawah tajuk Aziz, seorang tukang kebun, mempunyai tugas untuk memotong rumput dengan halaman seluas 1,100 meter persegi. Pada hari pertama, beliau memotong kawasan seluas 16 meter persegi.
Pada hari-hari berikutnya, beliau memotong 20%. Kata kunci dia ada satu situ. Okey. Kata kunci yang pertama, pada hari pertama beliau memotong kawasan seluas 16 meter persegi. Itu kata kunci yang pertama. Okey. Bila ada kata kunci yang pertama, kata kunci yang menguatkan kata kunci yang pertama, beliau memotong 20%. Apa maksud kat situ? Okey, masuk kat sini. Ini adalah progression, tajuk progression lagi, tapi dia lebih kepada apa? Geometry progression. Cikgu, kenapa geometry progression? Cikgu bagi sedikit tips lah. Okey, cikgu bagi sedikit tips. Okey, kalau biasanya untuk arithmetic progression, dia punya D dia, okey, D dia operasi yang terlibat adalah tambah dengan tolak. Okey, tetapi untuk geometry progression, dia punya ratio dia, common ratio dia adalah dalam keadaan apa? Dalam keadaan darab dengan bahagi. Hak ni yang cikgu nak tahu. Okey, kenapa cikgu kata progression? Okey, tengok. Yang pertamanya dia menggunakan perkataan hari pertama. First day. Okey. So, apa yang berlaku pada first day? First day is T1 lah kat sini. Okey, yang keduanya pada hari-hari berikutnya dia memotong 20% melebihi. Tengok operasi apa 20% tu? Operasi apa maksud 20%? 20% Tahu tak? Ini operasi pembahagian. So dia adalah janjam geometri. Maka kat sini melebihi bermaksud R sama dengan 100 tambah dengan 20. So akan dapat apa sini? 120%. Apa maksud 120%? 120 bahagi dengan 100. So dapat apa sini? 1.2. So kita dah ada dua nilai yang menyatakan bahawa ini adalah janjam geometri. Tu cara nak tackle dia. Okay. Yang pertamanya hari pertama, yang keduanya dia punya persen dia. So persen dia adalah janjam geometri. So kat sini kita boleh nyatakan bahawa ini adalah soalan berkenaan dengan janjam. Maka kat sini, okey, apa maksud 1100 ni? Okey, 1100 ini bermaksud SN. SN. Iaitu apa? Jumlah halaman keluasan halaman dia iaitu 1100. Okey, kita ada T1 ataupun sama dengan A. Kat sini kita boleh decide lah A. Sebab dia kata apa? Dia beritahu kita pada hari pertama. A lah kat sini. So kat sini bersamaan dengan 16. Okey, maklumat yang ketiga yang kita ada adalah 1.2. Maklumat ni yang diberi. Okey, yang diberi. Okey, baru kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey. Tengok soalan yang seterusnya. Dia nak apa? Dia nak luas kawasan yang dipotong pada hari ke-10. So, hari ke-10 bermaksud N lah. Bermaksud N kat sini. So, untuk soalan A ni bermaksud dia nak T10. Sebab apa? T pertama 16. T yang seterusnya rasionya adalah 1.2. Okey. So dia nak T10. Apa maksud T10? Iaitu AR10 tolak dengan 1. Okey, nilai A dah ada? Ada 16. Nilai R dah ada? Ada 1.2. Apa maksud 1.2? 120% dia lah. Okey, 1.2. Okey, 10 tolak 1 dapat apa? Dapat 9. So, berapa jawapan dia? Jawapan dia adalah 82.56. 82.56. Okey, ini untuk soalan yang pertama. So, awak kena tahu term-term istilah dia tu. Okey, yang seterusnya tengok. Dia bagi apa? Bilangan hari. Dia nak N. Menyelesaikan tugasan. Apa tugasan dia sekarang ni? Tugasan dia adalah
apa? Memotong rupuk, betul. Memotong rupuk. Okey, tugasan dia adalah memotong rupuk seluas berapa? 1,100 meter persegi. So, tengok dia kata. Dia nak bilangan minimum. Okey, bilangan minimum. Okey, kat sini biasanya student dia buat sama dengan 1,100. Tak. Okey, bukan tak salah, tak tepat. Tak tepat. Okey, macam ke manusia lah hari tu cikgu khabar. Kalau awak kira-kira manusia, awak dapat bilangan N dia adalah 8.6. Awak nak ambil 8 ke nak ambil 9? Nak ambil 8 ke nak ambil 9? So sebenarnya kedua-duanya boleh, tapi yang the best answer kita ambil 8. Bila soalan tu sama dengan kosong. Okey, tapi untuk soalan macam ni, dia mulakan dengan ketersamaan. Okey, inequality Okey, iaitu ketersamaan. Kenapa dengan ketersamaan? Dia kata dia menggunakan perkataan apa? Dia menggunakan perkataan hari minimum. Hari minimum mesti lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, so untuk matematik, bila hari minimum dia balik sikit iaitu SN lebih besar ataupun sama dengan 1,100. Okey. So SN, kalau kita tengok SN, dia ada dua formula. Nak pakai formula yang pertama ke nak pakai formula yang kedua? Okey. So awak kena tahu untuk pakai formula yang pertama, nilai R dia mesti lebih besar daripada 1. Untuk pakai formula yang kedua ni, nilai R dia adalah lebih kecil daripada 1. Okay, so kita tengok nilai R kita. Nilai R kita berapa? 1.2. So kita pakai formula yang pertama. Okay, so formula ni tak perlu hafal. Tidak perlu hafal. Apa yang awak perlu? Iaitu apa? Iaitu awak perlu faham saja formula. Sebab formula itu diberi dalam peperiksaan. Okay. So, kalau kita tengok tajuk form 5. Okay, kalau kita tengok tajuk form 5 tu, iaitu sukatan membulat dengan pembezaan tidak ada formula yang diberi dalam sini. So, pembezaan dengan sukatan membulat, tolong buat nota. Okay, tolong buat nota. Sebab formula awak hanya diberi 24 formula sahaja. Okay, formula rumuh dia bagi 24 je. Okay, sini. Ni bukan saya, ni adalah yang lembaga peperiksaan punya. Okay. Okay. Daripada sumber lembaga peperiksaan punya. So, formula awak ini sahaja. Okay, tapi untuk janjian diberi Okay, untuk janjian diberi. So, apa formula yang kita nak guna kat sini? Iaitu A, lepas tu R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R tolak 1 lebih besar ataupun sama dengan 1,100. Okay. So, masuklah nilai A. Nilai A dah ada dia. Nilai A berapa nilai A? 16. Nilai R 1.2. N yang kita nak cari. Tolak dengan 1. Bahagi dengan 1.2 tolak dengan 1. Ni 1.2 tolak dengan 1 dapat apa? 0.2 Okay, dapat macam ni. Okay. Boleh selesai sampai macam ni? Okay, so kita selesai satu-satu. Boleh kan kita selesai satu-satu? Bagaimana nak selesai soalan ni? Okay. Kalau cikgu akan selesai dulu kat sini. Kalau awak tengok 16. Okay, kalau awak tengok 16. Kalau kita tengok kat sini lah. Okay, 16 bahagi dengan 0.2. Okay, awak tekanlah 16 bagi 0.2 kalkulator awak tu. Awak dapat apa sini? 80 betul? Okay, 80 kat sini. So, sini 80. 1.2 kuasa N tolak 1. Okay, so 1.2 kuasa tolak 1. Okay, 1,100 ni bahagi dengan 80. 1,100 bagi dengan 80. So, berapa awak dapat sini? Awak dapat
Dapat apa sini? 13.75. Boleh tak Hello? Okay, so kat sini 1.2 N sama dengan apa? 14.75. Okay, so guna log kat sini betul? Iaitu aku dapat N log pakai log 10 lah. Okay, sama dengan apa? Log 14.75. Maka nilai N adalah lebih besar daripada apa? Tekanlah log 10 14.75 bahagi dengan log 10 1.2. So awak dapat kat sini adalah apa? 14.76. Sekarang ni N ini, okey, N ini okey adalah hari. Okey, bilangan hari bilangan hari. Okey, so bilangan hari biasanya kita buat genak-genak lah. Hari tidak ada perpuluhan. Okey, so N sama dengan 15. Okey, N sama dengan 15. Tak percaya kita cuba check. Okey, kita cuba check. Okey, katakan saya nak check kat sini. Okey, cikgu nak check kat sini. Okey, cikgu nak ambil N 14. 14. Apakah yang berlaku? Masuklah dalam ni. A berapa? A 16. Okey, 1.2, 14 tolak dengan 1. Bahagi dengan apa? 1.2 tolak dengan 1. So, berapa nilai kat sini yang dapat? Okey, 1.2 kuasa dengan 14. Okey, tolak dengan 1. Okey, darab dengan 16. Bahagi dengan 0.2. So, awak dapat berapa sini? Awak dapat kurang ni. Awak hanya dapat 947.13. Sedangkan keluasan tanah awak adalah 1,100. Maknanya kerja awak dah habis lagi ni. Tak dapat menyelesaikan lagi apa? Tidak dapat menyelesaikan lagi motor rupu. Okey, katakan cikgu ambil N15 pula. Cara nak check dia gini je. So 16, 1.5. 1.2. Okey, 15 tolak dengan 1 bahagi dengan 1.2 tolak dengan 1. So, tekanlah kalkulator kat sini. Okey. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat apa sini? Okey, awak akan dapat 1152.56. Maknanya hari ke-15 ni siap tau. Malahan lebih daripada tanah yang kita ada. Keluasan yang kita ada. Sebab keluasan yang kita ada adalah 1,100. Sedangkan pada hari ke-15 kita boleh potong sehingga 1,152 meter persegi. So jawapan yang terbaik, hari yang paling minima adalah hari yang ke-15. Okey, hari yang paling minima adalah hari yang ke-15. Okey. Boleh sampai kat sini? Ada Boleh. apa? Okey, tengok soalan yang seterusnya adalah soalan nombor 7. Okey, nombor 7, cikgu nak tanya soalan ni tajuk apa? Okey, soalan nombor 7 ni soalan tajuk apa ni? Baru lagi belajar tajuk ni. Soalan dia tajuk Sukatan membulat. okey, bagaimana awak tahu sukatan membulat? Okey, bagi saya justifikasi mana yang menyatakan bahawa dia adalah sukatan membulat. Kenapa awak kata sukatan membulat? Dan mengapa? Mesti ada justifikasi awak. Kat mana awak kata sukatan membulat? Kat mana reason tu menyatakan sukatan membulat?
Okey, reasonnya adalah perkataan sektor. Okey, sektor. Sukatan membulat. Okey, antara tajuknya adalah sektor. Okey, yang keduanya adalah apa? Adalah perkataan apa? Term yang ada pada sukatan membulat adalah perentah ataupun kod. Lagi term yang ada dalam sukatan membulat adalah panjang lengkung. Tapi soalan untuk ni dia tak ambil nombor. Dia nak dalam pemboleh ubah. Okey, hak ni yang berlaku pada SPM baru ni. Banyak ungkapkan. Okey. Mak cikgu pesan dah kepada calon student-student cikgu, tapi ramai tak percaya. Siapalah cikgu kan. Okey, tapi memang ada yang masuk dalam peperiksaan. Okey. Soalan ungkapkan ni memang banyak masuk dalam peperiksaan baru-baru ni. Okey. Kalau tak percaya tidak ada masalah, tapi kalau masuk dalam peperiksaan, tu je lah. Okey. Okey, so jawapan yang cikgu Win ni dia ada dua jawapan. Satu jawapan kat sini. Okey, satu lagi adalah jawapan kat sini. Bukan dua-dua jawapan Okey, dia ada dua jawapan yang boleh diterima. So hari ni cikgu hanya nak tunjuk satu je, iaitu hak ni je. Hak ni adalah tugas awak. Bagaimana dapat jawapan ni? Okey, apa masalah soalan ni? Soalan ni tidak diberi gambar rajah, betul? Bila tidak diberi gambar rajah, kena buat gambar rajah bantuan. Dia kata apa? Suatu sektor OKL. Okey, satu OKL. OKL. Okey, satu sektor OKL, bulatan berpusat di O. Hati-hati ni berpusat di O. So dia ginilah. Ni katakan pusat O. Ni adalah K. KOL. KOL. So ni lengkung. Ni adalah apa? Sektor. Okey, so dia punya apa? Dia punya sudut dia. Ni adalah tanda sudut Ini adalah sudut. Okey. Dia tak kabur sudut, tapi kita tahu hak tanda gini adalah penulisan untuk sudut. Okey. Kat sini sudutnya adalah apa? Alfa. Okey, kat situ sudutnya adalah alfa. Okey. Yang seterusnya dia bagi apa? Diberi jejari sektor OKL jejari. Maka kat sini adalah jejari R. Boleh ke pakai J? Tak boleh sebab soalan nak R. Jangan pakai J. Soalan kat sini nak pakai R. So pakai R lah. Okey, dia nak apa? Cari perimeter. Okey. Yang dicakupi oleh perentas. So perentas mana? Ni perentas. Hari tu cikgu kata dah perentas adalah di antara jejari dengan jejari. Ini adalah perentas. Perimeter yang dicakupi oleh perentas dan panjang lengkung. So perimeter tu duduk mana? Perimeter tu duduk sini lah. Perentas dan panjang lengkung. Dia duduk sini lah. Perentas dan panjang lengkung. Okay, so apa yang berlaku? Dan panjang lengkung dalam sebutan R dan Q. Okay, ini adalah salah satu soalan berbentuk ungkapkan. Ungkapkan bermaksud jawapan akhir tidak ada nombor. Kalau bahasa Inggeris, express express in term of R and alpha. Okay, so ini adalah pattern soalan. Okay, so awak kena mahir lah sebab soalan ni banyak keluar dalam peperiksaan baru ni. Kan banyak lah, boleh dikatakan lah. Okay, berbanding tahun sebelum-sebelum ni. Okay, so apa yang perlu kena buat? Hari tu cikgu dah beritahu. Dah beritahu apa? Pakai formula apa kat sini? Perentas. Apa formula perentas? Dah lupa dah ke? Kejap cikgu cari. Apa formula perentas? Apa formula perentas? Dah senyap dah. Ni formula perentas. Apa formula perentas? Iaitu apa formula perentas itu cikgu bagi? Apa formula perentas ni? Ni. Panjang perentas adalah 2R sin theta bahagi dengan 2. So awak kena hafal lah. Ataupun 2R sin theta bahagi 2. So ini yang pernah kita bincang dulu.
Okey, ni nota. Okey, nota iaitu panjang perentas. Okey, perentas formulanya adalah iaitu 2R sin theta bahagi dengan 2. So sekarang ni theta dia sama dengan apa? Alpha. So tukar sahajalah iaitu 2R sin apa? Theta per dengan 2. Okey, kalau kita tengok soalan ni, soalan ni kalau tengok format SPM ni, soalan ni, kalau kita tengok mana dah uji ni. Dia duduk kat mana? Arah apa dia suruh kita construct kita, iaitu arah mengingat dan memahami. Hak ni je. Maknanya soalan arahnya sangat rendah. Nampak payah. Tapi arahnya ingat dan faham. Faham, boleh lukis diagram, ingat formula ni. Ingat formula. Ini adalah panjang perentas. Yang kedua. Apakah formula panjang lengkung? So panjang lengkung kat sini adalah panjang lengkung apa? KL. So kita ingat, kalau tengok mengingati dan memahami, tu perlu ada nota. So panjang lengkung kat sini kita dah belajar sebelum ni. So panjang lengkung apa? Arc theta. Ni arc theta. Ni nota cikgu dulu ni. Nota entah apa-apa nota ni. So kat sini panjang lengkung kat sini adalah arc theta. Tapi tidak bagi theta sudut. Ia bagi apa? Ia bagi arc alpha. Arc alpha. So boleh buat operasi apa kat sini? Operasi penambahan. Sebab apa operasi penambahan? Sebab perimeter. Maka kat sini tulis je perimeter bersamaan dengan 2R sin alpha per 2 tambah dengan arc theta. Ini adalah antara pattern soalan. Nampak payah tapi senang je. Arahnya adalah arah ingat dan memahami. Ingat, memahami maknanya awak boleh lukis daripada ayat kepada bentuk gambar rajah bantuan. Ingat bermaksud awak ada nota awak ni. Sebab tidak diberi tidak diberi. Ini tidak diberi dalam periksa. Tu diuji. Iaitu panjang perentas 2R sin theta per 2 dengan panjang lekuk adalah arc theta. So arah dia arah situ je. Arahnya sampai kat situ je untuk soalan ni. So soalan ni kadang-kadang dia tubik. Kalau dia tubik biasanya pelajar tak boleh nak jawab sebab dia tidak ada nota sebelum ni. So cadangan cikgu mulai hari ni cuba buat nota setiap tajuk. Jangan mengharapkan orang lain. Kalau awak buat, awak yang dapat. Siapa yang dapat A? Awak yang dapat A. So orang yang berusaha dia insya-Allah dia akan dapat, malah insya-Allah akan dapat apa? Akan dapat pahala. Itu yang pentingnya. Next yang ke seterusnya, soalan nombor 8. Soalan nombor 8, soalan terakhir. Soalan terakhir. Ada masalah ke soalan terakhir ni? Pernah jumpa ke soalan ni? Boleh kalau cikgu untuk selesai soalan ni. InsyaAllah kot kemungkinan besar soalan ni, tajuk soalan ni. Ni adalah di bawah tajuk apa soalan ni? Siapa nak jawab? Di bawah tajuk? Yang ini cikgu lupa. Yang ini tajuknya, tajuk baru belajar. Sukatan membulak. Iaitu tajuk form 4, form 5. Yang ini tajuk dia apa? Di bawah tajuk apa? Ada nak jawab? Tajuknya adalah yang ada 3-3 tu. Ke tak pernah jumpa soalan ni? Persamaan kuadratik ke tu? Bukan. Satu lagi. Sama kuadratik bab 2. Ini
Dia bab 3 ni. Dia ada perkataan ada tu di bawah apa? 3 pun boleh ubah So dia ni adalah di bawah tajuk bab 3 ni. Okey, iaitu form 4 sistem persamaan. Okey, sistem persamaan. Okey, kalau awak tu sekejap aku nak tunjuk. Okey, buku form 4 awak ada lagi ke tak? Buku dekat tempat awak ada lagi buku ni? Buku ni ada? Nampak tak nampak kuda je. Okey, guna ni lah. Okey, nampak tak ni? Okey, so cuba buat latihan dalam ni. Bagus latihan dalam ni. Okey, cuba buat latihan dalam ni. Okey, iaitu sistem persamaan. Okey, di bawah bab 4 kat sini. Sistem persamaan. Cuma cikgu nak khabar daripada cara nak jawab lah kat sini Daripada cara nak jawab kat sini. Okey, bila awak nak jawab, apakah yang perlu awak kena buat? Okey, awak kena, cara tips dia kat sini adalah linear substitute into non-linear. Okey, cara dia adalah equation linear masukkan ke dalam equation bukan linear. Okey, so apa masuk equation linear? Tak boleh nak jawab. So, maknanya belum bersedia lagi lah nak jawab SPM ni. Cikgu lah debar. Tiap-tiap tahun debar. Oh, boleh sakit jantung cikgu. Baru nak rehat. Semalam admit SPM. Okay, lepas tu lepas ni fokus kepada awak dah. Yang mana nak belajar lah. Okay, yang linear bermaksud Y equal to MX plus C. Yang non-linear ni macam-macam bentuk dah. Okay, macam-macam bentuk. So, daripada equation kat sini, okay, awak kena kena pastilah yang linear dia kuasa 1 So kat sini iaitu Y sama dengan sama dengan dah dulu. Okay, let's say lah cikgu saling dulu. Okay, cikgu nak khabar ini adalah persamaan linear. Okay, iaitu Y minus, tolak 2X tambah dengan 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan apa? 2X tambah 1. Okey, yang ini sebelah bawah dia ni adalah non-linear. Okey, non-linear. Iaitu apa? 6X kuasa 2 tolak dengan Y kuasa 2 tambah dengan 6Y tolak dengan 2 sama dengan 0. So, awak substitute. Substitute apa? Gantikan nilai Y ni masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Okey, masuk dalam ni. So, apa yang berlaku? So, awak akan dapatlah 6x power of 2 minus, so kat sini berlakunya PMP method. So PMP method, tolong kuasai. Tolong kuasai. Manalah tahu rezeki awak soalan pattern macam ni keluar. So PMP method awak kena kuasai. So, awak dapat macam ni. So, awak dapat 4x kuasa 2. Kat sini akan dapat 4x. Sini akan dapat 1. Okay. Boleh? Kat sini hati-hati expand kat sini. Iaitu 12x tambah dengan 6 tolak dengan 2. Okay. So, ada lagi satu lagi kena expand sebab negatif kat depan. So, hati-hati ni. Okay. Soalan ni dapat simple je. Tapi kena berhati-hati. So, dapat 6x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2 tolak dengan 4x tolak dengan 1 tambah dengan 12x tambah dengan 4 sama dengan 0. Okay, sama dengan 0. Lepas tu selesailah. Okay, 6 tolak 4. Ambil rumah 2 tekad dulu. So, dapat 2x kuasa 2. Rumah setekad negatif 4 dengan 12 ni. So, dapat apa? Naik negatif ya sini. Sekejap. Oh, silap. Equation cikgu silap Apa yang silap? 1 pindah jadi apa? Negatif 1. Itulah matematik. Silap 1, silap belaka lah. Yang ini pun silap. Yang ini akan jadi silap. Yang ini pun akan jadi silap. Okay. So, kat sini tolak. Sini adalah tolak. Okay, dapat 4. So, sini dapat negatif 4. Okay. Dapat negatif 4.
Okey, yang ini sini dapat negatif 6. Okey, sini dapat negatif 6. Sorry ada kesilapan sekejap. Okey, negatif 6. Okey. Okey, so sini jadi tambah So 4x tambah dengan 12x, awak akan dapat apa? 16x. Okey. 678. Sini sebab silap tadi So sini dah jadi lain hasil dia. Okey, negatif 6 tolak 2, negatif 8. Negatif 8 tolak 1 akan dapat negatif 90. Okey. So, tengok kata kunci. Okey, kata kunci kat sini adalah 3 tepat perpuluhan. Maka bila 3 tepat perpuluhan, okey, mesti ataupun wajib. Wajib lah. Dia mungkin ada kaedah lain. Cuma kat cikgu sini, wajib guna formula ni lah. Formula ni. Okey, wajib guna formula yang diberi kat situ. Okey, diberi di bahagian rumus. Sebab kita banyak benda yang kita kena ingat. Okey, kita banyak benda yang kita kena ingat. So, kita buat apa? Bila formula diberi tu, so benda tu perlu awak faham sahaja. Okey, perlu awak faham sahaja. Tak perlu awak hafal. Okey, so apa nilai A kat sini? Nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 16, nilai C sama dengan negatif 9. Masuk je lah. Masuk iaitu negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A. Okey. Ingat, tulis formula tidak ada markah. Tapi buat masuk dengan nilai yang betul baru dapat markah. So, make sure lah nilai yang awak masuk ni adalah nilai yang betul. Jangan nilai yang silap. Sebab matematik ni silap satu nilai awak akan dapat nilai yang lain. Okay. So yang ini awak tekanlah kalkulator lagi. Memadai tulis sampai kat sini. So nilai X yang awak dapat. Sekejap Okay, iaitu A2, B16, C negatif 9. So nilai X yang awak dapat yang pertamanya adalah 0.5228. Satu lagi adalah negatif 8.528. Cikgu, sebab apa cikgu ambil gini je? Okay, kita tengok soalan. Soalan nak apa? 3 tempat perpuluhan. Apa maksud 3 tempat perpuluhan? Iaitu lepas titik ada nombor. Ada 3 nombor. Lepas titik 3 nombor. Maknanya kita jawab lalu. Okay, bila dapat nilai X kat sini, substitute ke dalam linear balik. Okay, katakan kat sini X yang cikgu dapat adalah 0.528. Nilai Y adalah 2X tolak 1. Masuk sahaja. Masuk sahaja nilai ni. Okey, masuk saja. So, awak akan dapatlah. Okey, 2 kurungan 0.528 tolak 1. So, awak masuk, awak akan dapat apa sini? 0.056. Okey. Yang seterusnya adalah X sama dengan negatif 8.528. Okey, masuk saja dengan nilai tersebut. Okey, so awak akan dapat apa? Negatif 8.528 tolak 1. So awak akan dapat, awak selesaikan kat sini. Okey, so awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat negatif 18.056. Okay, kadang-kadang pelajar dia tulis macam tu. Betul, tidak ada masalah. Tapi bagi cikgu, kalau nak jawapan akhir, sebab cikgu takut, cikgu nak nanda kertas awak ni tak nampak, tak jelas, tulisan pun sakat-sakat, kecil besar dan sebagainya. So, cikgu cadangkan, kalau soalan ni keluar, okay, ataupun pattern soalan ni macam ni, jawapan akhir awak kena senaraikan. Tapi kena ambil nilai yang betul lah. 0.528. So, point ni biasanya terang-terang sikit tulis. Okey, negatif 8.528. Begitu juga dengan Y. Okey, kosong ni, perpuluhan ni kena nampak jelas sikit. Okey, negatif 18.056. Okey. So, cikgu rasa sampai ke sini. Sampai ini sajalah pada hari ini. Untuk ulang kaji sesi yang kedua ataupun slot yang kedua daripada cikgu. Okey, itu saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu.